بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Pasal apa? 228. 228. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين، وإلهام الملائكة المكرمين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Muka surat 228 228. Okay. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelang ajalnya telah menggerak-gerakkan kedua bibirnya dua kali. Dan tatkala saya mendekatkan telinga, saya mendengar beliau mengusapkan dengan perlahan-lahan, mengucapkan dengan perlahan-lahan, kan? Iaitu ummati ummati. Maka roh Rasulullah SAW dicabut tepat pada Senin bulan Rabiul Awal. Seandainya dunia ini akan kekal bagi seseorang, nescaya Rasulullah di dunia ini akan kekal abadi. Ini cerita dalam kitab Durratun Nasihin. Kan? Itu berhubung kait dengan kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cerita-cerita berkenaan dengan kewafatan Rasulullah ni, sirah ni, kan, apa sekalipun dia ada yang disebut sebagai Israiliyat, kan? Ada disebut sebagai Israiliyat. Maknanya cerita ni cerita Israiliyat. Cerita yang diubah, kan? Diubah ataupun dimasukkan cerita-cerita yang tidak ada asasnya. Tidak ada asasnya. Jadi cerita Israiliyat ni kita boleh ambil pengajaran, tetapi kita tak boleh buat satu hukuman lah, kan? Tak boleh ambil sebagai satu pegangan yang nak dihujahkan. Jadi cerita yang disebut sebagai ummati ni, ada setengah orang mempertikaikan, kan, mempertikaikan tentang Rasulullah ada sebut ummati ummati di akhir dia punya di akhir dia punya kehidupan dia tu. Tapi kita ambil ada juga cerita berkenaan dengan Rasulullah ada sebut macam tu, disebut dalam kitab Durratun Nasihin ni. Kan? Jadi maknanya kita terimalah kemungkinan, bukan benda yang mustahil. Kemungkinan Nabi ada sebut macam tu. Nabi ada sebut ummati ummati. Kan? Jadi Sayyidina Ali kata fa sami'tuhu yaqulu khafiyatan, kan?
dalam keadaan Sayyidina Ali dengar dalam keadaan yang perlahan, kan? Dia sebut ummati ummati. Bibir tu seolah sebut ummati ummati. Bibir tu. Setengah orang tuan-tuan, orang pekak, pekak apa? Pekak badak ke kata. Saya tak pastilah. Tapi saya ada pengalaman. Ada setengah orang dia pekak, dia bila nak tahu orang tu bercakap apa, dia tengok gerak bibir tu, dia boleh tahu. Jadi pengalaman saya dulu, satu orang dia nak nikahkan anak dia ni pekak. Jadi saya pun tanya dekat dia dengan suara yang agak kuat, berapa umur? Saya tanya dia, kuat lah. Dia tak tahu. Rupanya yang bawa dia, tak ingat lah nak menakan dia ke siapa dia. Oh, dia kata, ustaz tak dia kata macam tu, dia tak faham. Itu macam mana? Jadi kawan tu tanya dekat dia dengan perlahan, tapi bibir mulut ni dia habaq 63. Oh, macam tu. Kita ingat tak dengar. So kata tak dengar ni derah lah. Tak. Dia pasien tu, dia dengar bibir dia. Kita dah berapa umur, dia tak tahu. Jadi 63. Kan dengar tak? Jadi mungkin juga Sayyidina Ali ni orang yang rapat dengan Rasulullah, orang yang akrab dengan Rasulullah daripada kanak-kanak lagi, kan, masuk Islam, sehinggalah Sayyidina Ali ni dewasa. Jadi dia tahulah karenah Nabi ni. Mungkin cakap-cakap itu yang menyebabkan Sayyidina Ali tu faham, oh ni cakap dia ni pun ummati ummati. Dan kalau kita tengok pula Rasulullah ni amat mengambil berat tentang umat dia. Contohnya macam mana? Contohkan Rasulullah SAW, ini cerita yang famous. Bila Rasulullah balik daripada Isra' wal Mi'raj, jumpa Nabi Ibrahim dan Nabi Musa katanya. Kemudian Nabi Musa kata, ya Muhammad, apa yang difardukan kepada kamu? Apa yang diperintahkan kepada kamu? Kata Rasulullah SAW, kata, aku diperintahkan dengan umat-umatku sembahyang, sehari semalam 50 waktu. Kata Nabi Musa, kata, umat-umatku badan yang hebat-hebat, tak mampu nak buat. Ini kan pula umat kamu yang kerdil. Gitulah mafhum daripada cakap tu. Kemudian kata Nabi Musa, kembalilah kamu, irji' ila rabbika, kembali kepada Tuhan kamu. Kan minta supaya dikurangkan lagi akan semayang ni. Maka diturun naik ni sampai dah kepada 9 kali, kan, dikurang 5 jadi 5 kali. Nabi minta untuk siapa? Nabi minta untuk umat dia, untuk kita ni. Umat dia daripada zaman dia sehinggalah kita dan sehingga hari kiamat, umat dia. Jadi kalau takat 50 waktu tu, sahabat-sahabat Nabi ni tak ada masalah. Kalau takat 50 waktu, sahabat Nabi tak ada masalah, sebab mereka ini melaksanakan ibadat sembahyang ni yang fardu dan yang sunat itu melebihi daripada rakaat, kalau nak dikira 50 lebih lagi. Hatta mereka tu sembahyang sungguh-sungguh. Jadi Nabi ni ingat umat dia akan datang. Sebab tu Nabi minta kurangkan. Itu yang pertama. Yang keduanya, Nabi satu ketika bulan Ramadan, Nabi keluar daripada rumah dia, Nabi duduk di Raudhah masjid tu, Nabi sembahyang malam. Dan Nabi melingkari tempat sembahyang tu dengan tikar kurma. Tikar kurma ni, daun kurma tu, orang kata jalin-jalin dia pun, dia ada lubang boleh nampak. Jadi sahabat-sahabat ni nampak Rasulullah tengah sembahyang. Mereka pun ikut Rasulullah sembahyang sama. Malam yang berikutnya, mereka turun lagi, kan, ikut lagi Rasulullah. Malam yang ketiga, Rasulullah tak keluar. Rasulullah keluar sampailah subuh. Bila subuh, baru Rasulullah keluar. Habis sembahyang subuh, Rasulullah pun berpaling lah. Macam saya paling pada tuan-tuan macam ni.
Rasulullah selalunya lepas main subuh dia akan tanya siapa ada mimpi apa semua dia nak takwil. Kemudian dia tahu, dia kata, aku tahu, hadis itu panjang lah. Aku tahu bahawasanya malam semalam kamu menunggu-nunggu aku keluar untuk kamu nak sembahyang bersama dengan aku, tapi aku tak keluar. Nabi kata aku tak keluar itu khasyitu an tuktaba atau khasyitu an tufradu alaikum. Aku bimbang kalau aku keluar sat lagi kamu ikut, jadi sembahyang malam ini jadi kesukaan bagi kamu. Aku bimbang takut kalau sembahyang ini akan difardukan kepada umat aku. Apa maksudnya? Nabi nak jaga umat dia. Kalaulah sembahyang fardu yang kita buat tarawih ke, qiyamul lail ke apa semua tu jadinya fardu, alangkah beratnya bagi kita, tuan-tuan. Sebab tu bila kita tengok balik daripada sudut kisah-kisah yang lain ni, tak mustahil, malahan kita rasa ya, walaupun ada orang kata ini hadis ke palsu lah, apa cerita tu, tak apalah, palsu-palsu lah, tapi ada tak kemungkinan Nabi ni dia ada bercakap macam tu, ummati, kan, ummati, tak mustahil kan, tak mustahil benda macam tu. Sebab Nabi sangat-sangat sayang kepada umat dia, sangat-sangat sayang, ingat umat dia. Dia ingat kita ni. Maknanya kalau dia sembahyang malam bulan Ramadan tiap-tiap malam contohnya, sahabat-sahabat lain ikut, akan ada ulama-ulama yang akan datang itu, mereka berijtihad sembahyang malam itu jadi wajib. Kan bila jadi wajib, jadi kepayahan pula bagi kita. Jadi oleh kerana tu dia tak mau turun, tak mau keluar. Jadi maknanya ulama-ulama yang kemudian kata, oh Nabi ni buat ni, ini bukan wajib, tetapi ini adalah sunat, qiyamul lail, qiyamul Ramadan umpamanya. Gitulah. Dan banyak lagi. Umpama Nabi tak mau ambil harta yang banyak, tak mau jadi kaya, kerana Nabi bimbang nanti umat-umat dia akan celah dia. Akan celah dia, contohnya, ya Rasulullah, kamu kaya, bolehlah kamu buat ibadat, kami ni miskin, kami nak buat ibadat pun susah, nak cari makan nafkah lagi. Tak. Inilah banyak. Jadi maknanya kita kata di sini kemungkinan itu ucapannya. Walaupun ada pandangan-pandangan kata apa ni itu tidak ada dah hadisnya, kan? Kemudian diriwayatkan bahawa Sayyidina Ali telah membaringkan jasad Rasulullah SAW untuk dimandikan. Yang mandikan Sayyidina Ali, tiba-tiba ada suara dari sudut rumah mengatakan dengan lantang, Muhammad, jangan engkau mandikan kerana dia sudah suci dan disucikan. Maka timbul keraguan pada diri Sayyidina Ali terhadap suara itu. Kata Sayyidina Ali, siapa engkau sebenarnya? Kerana sungguhnya Nabi SAW telah memerintahkan untuk dimandikan. Tiba-tiba ada suara lain mengatakan, wahai Ali, mandikanlah dia Muhammad. Kerana sesungguhnya suara tadi itu suara iblis terkutuk. Sebab dengki terhadap Muhammad, maka dia bermaksud agar beliau dimasukkan ke dalam kubur tanpa dimandikan. Jadi bisikan syaitan iblis ni memang, kita ni orang kata peringkat bawahan dalam agama ni memang sentiasa duk marilah. Pujukan iblis, godaan syaitan tu memang mari. Sahabat-sahabat Nabi juga tak terkecuali juga. Mereka juga diduga juga dengan pujukan-pujukan syaitan. Tapi mereka ini, hebatnya mereka ini kerana mereka ada kelebihannya, sahabat-sahabat Nabi ini. Mereka juga mendapat ilham ataupun mendapat hidayah, kan? Walaupun malaikat itu bukanlah untuk mendatangkan wahyu kepada sahabat Nabi, tapi malaikat itu datang untuk membawa ilham. Itu yang kata wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Kan malaikat tu walaupun dia tak datang membawa wahyu pada kita, tapi dia datang bawa ilham. Jadi maknanya Sayyidina Ali diperdengarkan satu suara, itu suara malaikat lah tu. Kan malaikat boleh menyamar sebagai manusia, kan iblis juga boleh menyamar sebagai manusia, tapi orang beriman mereka dapat mengenal ini suara siapa ni, ini suara siapa ni. Mereka dapat jam tu, kan, sebab mereka hebat di sisi Allah SWT.
Kata Sayyidina Ali, semoga Allah membalas kebaikan kepadamu. Makna yang memandikan itu adalah kan, siapa yang mandikan adalah apa ni, Sayyidina Ali. Kan, suara tadi itu suara di antaranya kata suara malaikat, ada kata suara Sayyidina Khidir. Kata Khidir kan. Kata Sayyidina Ali, semoga Allah membalas kebaikan kepadamu sebab engkau telah memberitahukan bahawa tadi itu suara Iblis. Lalu siapakah engkau? Tanya Sayyidina Ali. Suara tadi menjawab, saya adalah Khidir. Menghadiri jenazah Nabi SAW. Sayyidina Khidir juga, yang pertama sekali ada ulama mengatakan dia Nabi, ada ulama kata dia bukan Nabi. Yang kedua, ada ulama kata Nabi Khidir telah wafat, dan ada setengah ulama kata Nabi Khidir belum lagi wafat. Itu ada khilaf ulama. Sebab itu kebanyakan ahli-ahli Sufi, ahli-ahli tarikat, mereka masih lagi berpegang kepada Nabi Khidir tidak wafat, masih lagi ada. Akan diwafatkan pada satu hari yang lain, yang dimaklumkan. Itu lagi. Baik. Selanjutnya Sayyidina Ali memandikan jasad Nabi SAW, sedangkan Fudail bin Abbas kan kan qala ana Khidir hadithu janazat Muhammad SAW fa ghasala Ali wa sabba al-ma'u al-Fadl bin Abbas ataupun Fudail bin Abbas wa Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan yang menuangkan air, Usamah bin Zaid juga menolong. Dan malaikat Jibril telah datang dengan membawa obat pengawet daripada syurga. Kemudian mereka mengkafani serta mengkuburkan di kamar, iaitu di bilik Siti Aisyah di tengah malam, pada malam Rabu. Maknanya wafat hari Senin, diwafatkan pada Rabu. Ada mengatakan malam Selasa. Itu khilaf ulama. Sedangkan Siti Aisyah itu berdiri di atas kubur Nabi SAW seraya berkata. Jadi maknanya nabi-nabi atau rasul-rasul ni menjadi kelaziman, di mana wafat di situlah dikebumikan. Kedudukan pun macam tu juga, macam Nabi Muhammad kita SAW. Masa beliau wafat di Madinah tu, di bilik Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha tu, itulah makam di Masjid Nabawi tu. Beliau, ada ulama kata kalau kiblat kau ni kan, kalau kiblat kau ni ada kata kepala dia kot ni, kaki dia kot ni, ditanamkan macam tu. Maknanya, masa ada ulama kata macam tu, kepala dia kot ni, kaki dia kot ni. Jadi maknanya bila kita menziarah kot tu kan. Jadi kita ziarah kaki ke kepala kot ni. Ada ulama kata gitu. Tapi ulama yang masyhurnya kata tak macam tu. Maknanya kepala Nabi sini, kaki dia sini. Kan kepala sini dan kaki sini. Sebab dia baring belah kanan. Kalau kiblat kan, kepala sini, kaki sini. Tu kebanyakan meninggal di atas riba Sayyidina Aisyah radhiyallahu kan. Tu. Jadi riwayat cerita yang tidak boleh mendatangkan keaiban ataupun tidak boleh datangkan satu fitnah itu, maknanya kita terima. Contoh dia kata dia kebumikan malam Rabu, dikebumikan malam Selasa, tak ada masalah kan. Kalau kata masa kewafatan Rasulullah, kepala dia begini, kaki dia arah kiblat, ada kata kepala sini, kaki ke sini, menghadap ke arah kiblat, pun tak ada masalah. Semua itu adalah baik. Sebab itu kalau kita pun, orang-orang yang mati pun, kita juga menghadapkan kaki arah kiblat kan, masa dia dimandikan, masa dia dikapankan kan gitu. Sunat macam tu. Cuma bila masuk ke kuburnya, barulah kita letakkan kepalanya dan kaki sebelah sini. Maknanya lambung yang kanan ni duduk di atas tanah. Baik laki-laki, baik perempuan. Dia tak timbul masalah kan. Ada begitu juga dengan tarikh. Tarikh juga macam tu. Macam orang kata tarikh 12 Rabiul Awal kan. Begitu juga isu yang kata 9, ada yang kata, kita tak usah ambil peduli hal-hal tu. Asalkan Rasulullah lahir dah. Lahir sudah. Itu ya. Kan. Jadi
Macam tu juga berkenaan dengan Nabi Musa, kan? Dia akan memerintah selama kata ada 40 tahun, ada kata 7 tahun. Kita ulama adalah dia punya perkiraan-perkiraan yang tertentu tu. Jangan itu kita jadikan sebagai perbahasan kita. Jadi yang mandi Sayyidina Ali, yang tuang air, yang bagi air tu, kan? Kata Fudail bin Abbas dan Usamah bin Zaid tadi ni. Depa. Jadi tuan-tuan, kita nak mandi mayat ni kena jaga. Saya kadang-kadang hadis juga orang mandi mayat ni. Tapi saya tak mandi mayat lah, kan? Jadi ayah saya tu saya mandi gitu-gitu lah. Dia tak mandi mayat. Saya tengok kadang-kadang terlalu ramai sangat nak jenguk, nak tengok, kan? Mayat tu pun dia segan. Mana dia pernah mandi tunjuk kat orang, kan? Kan? Segan lah. Pasal apa? Pasal nak diselongkapkan benda-benda yang sulit kadang-kadang tu. Jadi dia segan. Tak usahlah. Kita bagi kepada orang yang nak mandi sudah. Kemudian yang nak mandi tu berapa orang? Kan nak mandi tu 2 orang. 2 orang dah. Kalau boleh kita tak usah tengok sangat lah. Kita mandi-mandi tu usah tengok. Apatah lagi antara pusat dengan lutut ni, nak sentuh dengan kulit kita pun haram hukumnya. Kena pakai glove, kan? Sarung tangan apa semua ni. Nak mencucikan dalam apa semua tu. Tak boleh kita duduk selok lebih kurang. Walau kita tahulah dia pun tak bangkit dah, kan? Tapi tak boleh macam tu. Aib. Mandi mayat pahala cukup besar. Tapi kalau kita mengaibkan mayat, dosa pun cukup besar. Orang kata di Mekah tu semayang, beribadat, sedekahnya, apa pun pahala berganda-ganda. Tapi kalau buat dosa pun berganda-ganda juga. Jadi bagi orang yang mandi mayat ni, jaga. Aib, kan? Tak usah cerita aib. Kalau ada aib tu, tak usah cerita. Tak payah cerita lah. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, apa kata dia? Dia duduk atas tu. Hai orang yang belum pernah memakai pakaian dari sutera, dan belum pernah tidur di atas ranjang yang empuk. Hai orang yang pergi dari dunia sedangkan perutnya belum pernah kenyang walaupun dengan roti dari gandum kasar. Hai orang yang memilih tidur di atas tikar daripada dado kurma, daripada tidur di atas ranjang. Hai orang yang tidak tidur sepanjang malam kerana takut akan siksa neraka sa'ir. Dia ni sebut ni, kan? Apa tu? Maknanya Sayyidah Aisyah macam orang kata nak menyedapkan hati lah. Kan menjelaskan. Macam kita talqin tu. Di antara hikmah-hikmah talqin tu, tuan-tuan, kita nak bagi keluarga tu terhibur juga. Selain daripada kita nak memperingatkan orang yang mati tu, kan? Dan talqin ni pula hanyalah disunatkan oleh Syafi'iyah. Syafi'iyah tu ulama-ulama Imam Syafi'i, ulama-ulama Syafi'i dia. Yang lain daripada tu tak ada. Depa tak talqin. Depa tanam-tanam tu doa, habis doa balik. Itu je. Jadi dalam kitab I'anatul Talibin, kan? Dan kitab-kitab lain ada dituliskan talqin. Bila orang mati, kita pun duduk di kepala dia, kita pun katalah, ya fulan bin fulan, sesungguhnya kamu telah pergi meninggalkan dunia dan kamu keluar daripada dunia ini, kan? Dengan kalimah tauhid la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Talqin. Jadi kata ulama, di antaranya untuk menghiburkan akan waris dia. Makna kita mengambil berat. Macam inilah kedudukan. Kamu ni orang baik. Kamu ni orang yang selalu memberi sedekah. Kamu ni selalu datang berjemaah. Dan kami mendoakan kepada Allah, ya Allah, turunkan rahmat kepada sipulan-sipulan, ya Allah, luaskanlah kuburnya, terangkanlah kuburnya. Itulah bahasa talqin, kan? Jadi menghiburkan. Jadi waris-waris bila dengar macam tu rasa terhibur juga. Ada juga bukan depa saja yang ambil berat. Tok imam pun ambil berat. Daripada kalangan-kalangan sahabat-sahabat dia ambil berat. Sebab itu kita tengok di antara hak orang muslim ini,
Hak orang Muslim ni ada 6, kan? Ulama kata jadi ni kita ada 6. Di antara hak Muslim dengan Muslim tu, dia itu kita menghantarkan jenazah ke kubur. Menghantarkan jenazah tu apa hikmah hantar? Itulah nak ambil apa, nak bagi, nak apa, supaya peninggalan dia, kan, maknanya waris-waris mayat tu berasa terhibur juga hati dia tu dengan kehadiran kita di kubur. Cuba bayang tengok kita pergi ke kubur tu siapa pun tak ada. Saya pernah tuan-tuan, saya pernah hadir satu jenazah tu 7 orang je hadir. Tok imam tu tak tahulah, saya pun tak kenal kot tok imam tu. Dia lah buat telekin seorang-seorang, keluar seorang-seorang. Saya duduk jauh lah pasal saya nak balik. Saya nak balik, saya pergi hantar ke kubur. Bila mayat tu dah turun dah ke kubur tu, mayat pun dah dikebumikan, saya nak balik lah. Jadi bila saya nak balik, saya penuh, saya kira orang. Pak dia, mak dia, lepas tu isteri dia, tok imam, lepas tu yang kuat lubuk. Kira-kira 7 orang. Tentulah dia punya keluarga dia sedih lah kot. 7 orang sedih lah. Saya pula bila balik tu, saya lalu ada satu kubur lagi. Hari yang sama, waktu yang sama juga tanam. Saya tengok, menderu orang di kubur tu. Bayangkanlah dia punya waris dia macam mana. Dia tengok ramai orang, kan, pakat-pakat baca kulullah, pakat-pakat bertahlil, pakat-pakat baca doa. Tentu ada perbezaan. Jadi Nabi ajak kita supaya kita ke kubur. Kan, ke kubur. Kita, orang kata apa, memberi satu ketenangan kepada apa, waris-waris yang ada di situ, kan, insya-Allah. Jadi inilah di antara disebut ni. Jadi maknanya talqin ni tuan-tuan, kalau waris suruh baca, baca. Kalau waris kata tak payah, tak payah. Senang je, kan. Waris kata boleh baca talqin, boleh. Kan, kalau sebelah Kedah tu, kita tengok ada tempat-tempat tu 3 orang pula baca talqin kali. 3 orang. Sagi tok imam baca, tok imam ni baca, tok imam baca. Kan. Jadi maknanya sebagai penghibur, menghiburkan yang ditinggalkan dan juga menghiburkan orang yang dalam. Baca surah hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura, kan. Baca, kita doa kat dia. Kalau boleh selit doa Melayu sama. Doa Arab tu satu bab, doa Melayu juga satu bab. Supaya hak Melayu ni translate yang tu pun tak apa, kita boleh dengar semua. Ya Allah, kan, yang Maha Pemurah, yang Maha Mengasihi ni akan hamba-hambanya, kan, bahwasanya hamba-Mu si fulan bin si fulan ni telah kembali ke rahmatullah, telah kembali kepada Kamu ya Allah. Kami serahkan dia kepada Kamu ya Allah. Mudah-mudahan dia bersama dengan orang-orang beriman. Masukkanlah dalam golongan beriman. Ya Allah, terangkanlah kuburnya, luaskanlah kuburnya. Bawahnya si fulan ini adalah orang yang baik, sentiasa mentaati Kamu. Kalau sekiranya ada kesalahan, ampunkanlah dosanya. Kan, kalau ada kebaikan, Kamu gandakanlah pahala baginya ya Allah. Kita doa macam itulah contohnya, kan. Kalau anak dia dengar, apa kata anak dia kata imam, kan, dia kata bagus dah tu imam tu doa kita. Ni pula bimbang pula kita ni duk rajin selfie pula dah. Ini pesen penyakit selfie di kubur. Orang duk tengah talqin, dia selfie tu imam. Jadi orang-orang perempuan bila orang pergi kubur ni, tuan-tuan kalau boleh perempuan tak payah pergi pun tak apa. Kan, tak payah pergi lah. Buat apa pergi? Nak pergi juga, pergi duduk dalam kereta tu. Kan. Ni saya pernah baca talqin duduk depan saya orang perempuan. Kita ni nak kata tak tahu tu kata peringkat kita ni bukan peringkat macam ulama-ulama dulu. Ulama dulu dia kata dah. Sebab dia kata tu hak, kan. Kita ni duk ambil hati lagi. Ni kita baca talqin, mayat depan tu. Perempuan tu kata, la ilaha illallah, kata awak jadi macam ni. Jadi kita baca talqin pun dah terbalik baris dah. Tengok orang pandai tu. Kan, masalah tu sapi. Baca qul Allah banyak-banyak dia robah.
Lepas tu hadiah, ya Allah Tuhanku, pahala qul Allah yang aku baca ini aku hadiahkanlah kepada Rasulullah SAW, kepada sahabat handanya, keluarganya, khususnya kepada suamiku, khususnya kepada anakku, khususnya kepada ayah bapa aku ni, mak ibu aku ni. Tak payah pergi. Biar orang lelaki dah usung, orang lelaki dah masuk ke kubur. Orang perempuan tak ada pekerjaan di kubur pun. Melainkan orang lelaki dah tak ada dah, atau lelaki dah bacui dah, barulah perempuan main semayang, bawa ke kubur, tanam dah. Itu kerja orang perempuan. Itu pun tak dimandikan, ditayamum saja. Kan? Jadi habislah kita cerita bab kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Masuk kita pengajian ke-17, peminum arak yang tercela. Fi zammi syaribil khamri. Al-majlisus sabi' asyara. Fi zammi syaribil khamri. Iaitu cela orang minum arak. Arak ni tuan-tuan, nama dia khamar. Khamar ni apa dia? Iaitu benda cecair yang memabukkan. Cair yang memabukkan. Arak Nabi kata tidak ada pengubatan. La dawa'u fil khamri, tidak ada pengubatan dalam arak. Kalau orang kata ganja, dadah, kan? Apa lagi? Hati buaya. Boleh buat ubat sekian-sekian. Kan? Buat ubat sekian-sekian. Jadi kita boleh percaya. Boleh buat, boleh ambil. Tapi dah habis dah ubat-ubat yang halal, ambil ubat yang haram tak apa. Tapi kalau kata arak ni dah disebut tak ada pengubatan arak. Sebab kesan dia tu amat berat. Kan? Firman Allah Ta'ala dalam suratul Maidah, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, wahai orang yang mengaku beriman. Siapa dia? Kita lah. Ya labbaik Allah wa sa'adaik, labbaik Allah wa sa'adaik ya Rabbi. Kita orang panggil kita macam tu. Tuhan panggil, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, labbaik ya labbaik Allah. Ya Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala kata, wahai orang beriman, ya kami dengar ni. Apa dia? Sesungguhnya arak, permainan judi, berhala-berhala dan tenung nasib adalah perbuatan kotor, iaitu keji daripada perbuatan syaitan. Maka jauhilah, mudah-mudahan kamu sekalian akan mendapat berbahagia. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu akan mendapat kejayaan. Baik. Arak ni tuan-tuan, yang cerita arak ni, dia dulu sebelum haram, dia harus minum. Kalau tuan-tuan nak tengok, pergi tengok dalam kitab Bahrul Mazi, cerita dia panjang jugalah, kan? Arak ni mula-mula Allah Ta'ala kata, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Ayat tu kan? Apabila ditanya kepada kamu tentang arak dan berjudi, katalah kedua-dua tu ada manfaat dan ada buruk, tapi keburukan lebih banyak daripada manfaatnya. Main judi ni orang menang, dia ada dah baik, kan? Tapi orang kalah, dia sakit hati. Banyaklah, baik ada, buruk ada, tapi buruk tu lebih banyak. Begitu juga dengan arak. Walaupun orang kata musim sejuk boleh minum arak, nak memanaskan badan, tapi keburukan dia tu ada. Jadi itu ayat pertama. Kemudian datang ayat yang kedua pula, yang ketika mana sahabat-sahabat Nabi buat kenuri, kan? Berlebih habis buat kenuri, tengah-tengah buat kenuri itu minumlah arak, minum arak. Jadi tengah-tengah semayang tu minum arak, baca pun dah jadi lain. Orang mabuk ni mana dia bercakap elok? Orang mabuk ni dia bercakap tak elok, dia tunggi langgang lah cakap dia.
Jadi katanya sebahagian sahabat jadi imam tu, katanya Sayyidina Ali, ada kata orang lain kan. Jadi bacalah qul ya ayyuhal kafirun. Patut baca la a'budu. Dia tak baca la a'budu, dia tak baca la tu, la tak baca. Dia terus baca qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Maknanya lain, aku sembah apa yang kamu sembah. Patutnya la a'budu, patutnya wahai orang-orang musyrik, wahai orang-orang kafir, aku tidak sembah apa yang kamu sembah. Tapi bila dah jadi mabuk, perkataan la tu tak ada, jadi a'budu ma ta'budun, aku sembah apa kamu sembah. Salah. Kan mabuk. Datang firman Allah Taala, wala taqrabu salah wa antum sukara, jangan kamu hampir sembahyang hal kamu dalam keadaan kamu mabuk. Kan. Kemudian bila satu hari pula terjadi pula pergaduhan. Maknanya bila orang-orang Arab ni buat jamuan, depa ni kan makan ni, kalau ayam tu bukan belah 16. Kan. Yang kita suruh Zainab masak tu belah 20, belah 16. Ni dia belah 2, belah 4 jarak. Pak je. Kalau kambing ni tu dia kan. Kibas ke apa semua tu dia. Yang unta tu rahang-rahang unta buh sekali dalam apa nasi mandi kan. Buh tengah-tengah, terkejut kita. Kan? Terkejut. Jadi tengah-tengah kenuri tu, jadi kepala hidang buh itu. Jadi kawan ni minum arak. Yang minum tu orang Mekah. Kan? Yang tengah makan kepala unta tu orang Madinah. Gitulah cerita dia. Jadi minum arak mabuk, dia maki orang Madinah. Orang Madinah tu tengah makan kepala unta. Yang kawan mabuk ni minum arak ni maki kawan unta. Kawan tu pun ambil rahang unta tu dia macam keramik lah. Dia bagi kawan tu handuk kata sangat. Bergaduh. Bergaduh sahabat dengan sahabat apa semua ni pasal minum arak tadi ni. Jadi turunlah ayatnya ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir, kan semua ayat tu. Bahawasanya arak betul dan nasi semua tu adalah pekerjaan iblis. Tadi ni. Kan. Jadi diharamkan sampailah bila-bila masa tu habis. Baik. Abu Hurairah radhiyallahu kata, Sayyidina Abu Hurairah, beliau Nabi bersabda, "Iza shallal mu'minu alayya qabada tilka salata malakul mauti bi idznillah ta'ala wa ballaghaha ila qabri." Ila akhirih. Kita baca terjemahan dia. Apabila seseorang mukmin membaca selawat untukku, dalam kitab Durratul Sihir ni, dia nak cerita apa pun, dia cerita kelebihan selawat dulu. Selawat atas Nabi. Kelebihan tuan-tuan. Kan. Kita duduk saja-saja ni. Kan. Tak buat apa pun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Paling kurang. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Nombor 2. Nak bagi lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Yang tu first class. Yang tu selawat first class. Kan? Kadang-kadang buat apa pun kan, sambil tunggu, sambil duduk apa semua ni. Selawat, insya-Allah banyak kelebihan selawat ni. Banyak sangat. Kan? Apabila seorang mukmin membaca selawat untukku, maka selawat itu diambil malaikat maut dengan izin Allah untuk disampaikan ke kuburan saya. Kata dia. Selawat tu dimasukkan ke kuburnya. Maka malaikat maut berkata, "Hai Muhammad, si fulan bin si fulan umatmu telah membaca selawat untukku." Sudah. Sabar saya baca terjemahannya. Kata Nabi SAW, sampaikan kepadanya, selawat itu sampai kepada kuburan. Orang yang selawat, saya selawat Allahumma salli ala Muhammad, selawat itu akan sampai ke kuburan Nabi.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya selawat. Selawat tu sampai ke kubur Nabi. Kemudian maka malaikat maut berkata, hai Muhammad, si fulan bin si fulan daripada umatmu telah membaca selawat untukmu. Kataku, kata Nabi, sampaikan kepadanya, dariku 10 selawat pula, serta katakan kepadanya, telah mestinya bagimu mendapat syafaat daripadanya, daripada Nabi SAW. Ya. Maka malaikat tadi terus naik ke atas hingga ke aras dan berkata, wahai Tuanku, sesungguhnya si fulan bin si fulan tu telah membaca selawat sekali untuk kekasih engkau. Maka Allah Ta'ala firman, sampaikan kepadanya daripada aku 10 selawat, daripada Nabi 10 selawat tadi, syafaat daripada Allah 10 selawat juga. Kemudian Allah Ta'ala menciptakan daripada tiap-tiap huruf pada selawat itu satu malaikat yang punya 360 kepala. Tiap-tiap kepala punya 360 wajah, dan tiap-tiap wajah punya 360 mulut, dan tiap-tiap mulut terdapat 360 lidah, untuk berbicara dalam memuji Allah dengan 360 macam pujian. Dan pahalanya pujian-pujian malaikat itu, semuanya itu dicatat untuk orang yang membaca selawat untuk Nabi sampai hari kiamat. Kan? Disebut hadis ini sebagai dhaif. Hadis dhaif tak apalah. Bukanlah hadis yang maudhu', yang palsu, dhaif. Selawat je lah. Dan selawat ni memang ada hadis yang sahih, cerita dia banyak kelebihan dia. Banyak kelebihan. Jadi kita tak perlulah nak petikai lagi selawat. Macam itulah kalau nak baca selawat paling ringan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua lagi, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nak bagi panjang lagi, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim. Sembayang macam kita baca selawat tahiyat akhir tu, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in walhamdulillah.